Assalamualaikum. Saya Raja Nasyarul Amirul bin Raja Muhammad Saad, nombor metrik 260188. Hari ini saya ingin membentangkan subjek kemahiran komunikasi pengurusan. Okey, pengenalan. Revolusi perindustrian 4.0 adalah merupakan satu pendekatan dan pertukaran data dan automasi terkini dan teknologi pembuatan yang mana terma kepada projek revolusi perindustrian adalah diambil daripada projek berteknologi tinggi dari Jerman yang mana ia sedang mempromosikan industri pembuatan berasaskan komputer. Revolusi perindustrian adalah satu projek teknologi yang tertinggi untuk mencapai wawasan 2020 yang mana ia fokus kepada pengeluaran yang lebih cekap, luas, berasaskan automasi, masa nyata, real time automatic dan sensory teknologi. Okey. Di sini terdapat 4 prinsip utama reka bentuk revolusi perindustrian. Itu pertama, kolaborasi, keupayaan mesin peranti, sensor dan manusia berhubung dan berkomunikasi secara dua hala melalui Internet of Things atau Internet of People. Yang kedua, ketulusan matlamat, keupayaan sistem maklumat mencipta salin visual dunia fizikal melalui pemeriksaan model kilang digital dengan sensory data. Yang ketiga iaitu sokongan teknikal, keupayaan sistem sokongan membantu manusia memahami maklumat untuk membuat keputusan. Keupayaan sistem fizikal cyber membantu manusia melaksanakan tugas-tugas yang berbahaya, kotor dan sukar. Okey, yang keempat, keputusan terpencil, keupayaan sistem fizikal cyber membuat keputusan dan tugas secara berautomatik. Okey, konsep pengurusan sumber manusia dalam revolusi industri ini adalah digelar sebagai pengurusan sumber manusia hijau, yang mana ia adalah satu pendekatan bagi mengurus sumber manusia organisasi yang diambil daripada pengurusan alam sekitar. Merupakan satu pengurusan sumber manusia yang adalah satu pendekatan bagi mengurus sumber manusia organisasi yang diambil daripada pengurusan alam sekitar. Merupakan satu pengurusan sumber manusia yang dipertanggungjawabkan kepada organisasi untuk memahami, menghargai, mengamalkan serta mengekalkan objektif hijau dalam semua fungsi pengurusan sumber manusia. Selain itu, kerajaan telah memberi penekanan kepada pendidikan teknikal dan latihan vocational yang mana ia telah membuka peluang kepada pekerja kurang mahir kini untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufian Saad bin Muhammad Hammam, metrik nombor 260073, PJJ Kota Baru, Kelantan. Saya sambung daripada sahabat saya tadi, iaitu analisis, di mana ia menitik beratkan aplikasi ergonomik dalam peralatan kerja, iaitu pengurusan sumber manusia dalam setiap organisasi perlu menggunakan aplikasi yang ergonomik dalam keseluruhan pengurusan organisasi, yang mana ergonomik adalah satu pendekatan bidang kejuruteraan yang mampu untuk mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dan sejahtera. Mewujudkan persetaraan ergonomik dalam organisasi adalah meliputi sistem pengeluaraan,
kedudukan tubuh badan, tempoh masa bekerja, reka bentuk ruang kerja, sistem penyayaan, sistem kerja shift dan sistem bunyi. Oleh itu, latihan dan pembangunan sumber manusia perlu memberi tumpuan kepada pengetahuan berkaitan dengan persekitaran ergonomik. Mengurus tekanan melalui persekitaran ergonomik, iaitu tekanan akan sentiasa dihadapi oleh setiap individu yang mana ia akan menjadi semakin rumit jika individu tersebut berpersepsi negatif terhadap persekitaran kerjanya. Ini kerana keharmonian sesebuah organisasi juga akan wujud dengan sendirinya sekiranya persekitaran yang tidak sihat, komunikasi dan interaksi yang tidak sihat dan isu negatif yang lain tidak wujud dalam organisasi. Mewujudkan keseimbangan kehidupan dan kerjayaan. Seseorang individu yang mencapai keseimbangan antara kehidupan dan kerjayaannya akan mampu mengagihkan masanya untuk bekerja, berehat, beriadah dan bersama keluarga dari segi fizikal, mental dan emosi. Cadangannya adalah dari sudut struktur organisasi. Setiap organisasi pada tahun 2020 iaitu semasa IR 4.0 ia harus menjadi sebuah entiti yang lebih dinamik. Sistem dan infrastruktur. Sistem pentadbiran dan infrastruktur yang digunakan pakai oleh organisasi pada masa akan datang juga haruslah menitik beratkan tentang teknologi hijau demi kelestarian warga manusia, organisasi dan juga dunia. Tentang penggunaannya melalui penerapan konsep yang ergonomik dalam peralatan kerja yang disediakan kepada semua pekerja dalam organisasi untuk memastikan suasana kerja yang harmoni dapat diwujudkan. Sekian saja daripada saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zamzuri bin Muhammad Zul, nombor matrik 260023. Terima kasih sahabat saya. Saya akan sambung lagi. Sambungan bagi pembentangan kami ialah manusia. Manusia haruslah terdiri daripada individu yang bercirikan sumber manusia hijau, yang mana dalam masa yang sama perlu memiliki kekuatan mental, emosi, fizikal dan kesihatan. Mereka perlulah dalam keadaan yang baik untuk meningkatkan kelestarian dan daya saing di dalam organisasi. Seterusnya, yang terakhir, kesimpulan bagi pembentangan kami ialah sistem fungsian pengurusan sumber manusia yang diamalkan dalam IR 4.0 adalah sama dengan yang digunakan pada masa kini. Walaupun pada era IR 4.0 nanti lebih banyak tenaga kerja robot yang digunakan di dalam organisasi, pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi adalah lebih bertumpu untuk memenuhi keperluan manusia. Struktur, sistem dan infrastruktur serta hasrat IR 4.0 itu sendiri. Pada era ini, penggunaan teknologi komputer dan manusia akan dioptimalkan dan fungsian pengurusan sumber manusia pada ketika itu haruslah berpaksikan kepada kelestarian alam sekitar menggunakan pendekatan teknologi hijau dan mesra IR 4.0. Sekian, terima kasih.